Mari kita mulakan pelajaran yang pertama. Okey, untuk dalam ni kita kena tahu pengenalan ke pasaran kewangan. Pasaran kewangan tu adalah financial market dalam bahasa Inggeris. Apa itu pasaran kewangan sebenarnya? Sebenarnya pasaran kewangan ni adalah sesuatu entiti, maksudnya kita untuk nak invest ke sesuatu tempat. Ha, seperti bank akan invest kepada mana-mana tempat, ataupun sebagai individu, sebagai kita sendiri pun boleh invest kepada satu tempat. Okey, itu adalah sebagai dalam pasaran kewangan. Dia adalah satu market, macam pasar kita pergi untuk membeli ikan, dan kita membayar melalui wang. Kita bayar dan kita akan dapat baki. Tapi di dalam pasaran dan kita akan dapat barang. So itu adalah pasaran kewangan, seperti pasar lah. Ambil contoh je lah, paling singkat. Okay, so kita akan belajar sekarang ni adalah pengenalan. Saya akan explain pengenalan untuk bukakan minda kita dulu. Apa tu dulu? Lepas tu pasaran, jenis pasaran kewangan yang ada dalam dunia. Dan saya akan terangkan dan benda asas yang kita perlu tahu sebelum kita nak membuat latihan. Okay. So pengenalan kat sini, kita mesti tahu dulu sebelum nak masuk ke pasaran kewangan, kita mesti ada matlamat dulu. Apa matlamat kita sebenarnya? Selalunya ada orang yang akan bekerja, ada jadi sebagai pengajar, ada juga yang sebagai pelabur atau berdagang, iaitu investor ataupun trader, dan berniaga. Okey, bekerja ni kita macam biasalah, orang kata Isnin sampai Jumaat, ada Isnin sampai Sabtu. Pengajar ni seperti macam lecturer yang mengajar kita, ataupun cikgu-cikgu. Dan pelabur dan berdagang ni adalah investor dan trader. Seperti yang saya akan terangkan yang ni lah, kita akan masuk topik ini. Dan berniaga tu seperti kita ada sebuah perniagaan sendiri, sama ada kita ada kedai ataupun online ikut. Okey, so dalam pelaburan ni kita ada untung rugi. So memang kita kena terima, kita tak boleh lari daripada untung dan rugi ni. Kalau orang kata meniaga pun sama juga, kita ada untung rugi, kita memang tak boleh lari, kita kena terima. Dan dalam pasaran kewangan ni pun kita kena tahu juga risiko kita, sama ada risiko besar ataupun risiko kecil yang kita kena perlu ambil. Dan melabur ni juga kita kena tahu diversify kita punya kewangan. So maksudnya bila kita melabur tu, kita kena diversify lah ke banyak tempat. Jika kita ada 10,000, kita boleh masuk 1,000 ke sini, 1,000 ke sini, dan 1,000 ke sini. So nanti saya akan terangkan mana tempat-tempat yang boleh kita diversify ataupun melaburkan kita punya duit. Okey, compounding ni adalah duit kita gandakan. Sekarang mungkin kita ada 1,000 simpanan tetap, tapi tetap tu adalah duit yang kita tak boleh nak melabur. Kita melabur adalah duit yang kita pakai daripada duit lebihan. Mungkin yang 1,000 ni kita tak pakai, so kita boleh keluarkan dalam mungkin 200 untuk kita compoundingkan duit tu. Daripada 200 jadi ke 1,000, 1,000 jadi ke 3,000, 3,000 jadi 10,000, 10,000 dan beli 100,000. Tapi bagaimana? Itulah caranya, saya akan explain nantilah. Tapi itu salah satu compounding lah. Okey, so maknanya duit yang kita ada untuk simpanan, kita tak boleh melabur semuanya. Kita mesti ada asingkan duit kita untuk duit lebihan, orang panggil lah. Tak boleh pakai duit simpanan lah. Kalau habis semua nanti, seperti saya cakap, ada untung dan rugi. So risiko tu tetap ada. Okey, so kita sebagai bekerja ataupun pengajar ataupun berniaga, kita boleh juga masuk dalam pasaran kewangan ni. Jangan ingat kita bekerja, mengajar ataupun berniaga, kita hanya boleh untuk fokus benda tu saja. Tak ada, tak betul. Sebenarnya kita kena melabur juga untuk diversifykan kita punya duit dan compoundingkan kita punya duit. Okey, kita masuk yang kedua adalah pengenalan untuk jenis-jenis dalam pasaran kewangan. Okey, dalam pasaran kewangan ni terlalu banyak dalam pasaran kewangan ni. Ada banyak tempat kita boleh melaburkan duit kita. Bukan hanya orang kata yang kita selalu kita dengar adalah ASB. Itu selalu famous lah mana-mana pun kan. Okey, so tempat yang paling
yang ada, yang boleh selalunya orang yang invest adalah selalunya, kalau kita dengar, adalah stock market lah, ataupun forex market. Siapa yang pernah dengar lah, ini yang selalu paling famous. Tapi forex ni kalau boleh kita elakkan lah. Okay. Stock market ni adalah dia pasaran. Okay, tak apalah, saya explain dulu satu persatu. Okay, dalam stock market ni kita untuk invest dalam sesuatu market untuk setiap sesebuah negara lah. Contoh dalam US market, kita ada beberapa company. So ibaratnya Apple, Tesla. So benda-benda company ni kita boleh invest dalam setiap company tersebut, termasuk Malaysia, Astro, TNB dan sebagainya. Apa-apa sahaja company yang ada di dalam Malaysia yang ada di dalam pasaran saham. Okey. Kripto ni adalah, mungkin ada yang pernah dengar juga. So ni kita ada boleh lah invest dalam kripto, iaitu mata wang digital yang kita tak nampak mata wang. Sekarang ni kita mungkin nampak wang kertas ataupun duit shilling. Tapi kripto ni kita tak nampak mata wang tu. Dia hanya dalam digital, hanya dalam alam maya sahaja. Okey. So dalam kripto market ni bersepah coin. So ada Bitcoin, ETH dan sebagainya, dan banyak lagi. So ni adalah contoh-contoh sahaja saya bagi. Dan kita boleh invest dalam indeks. Indeks ni kita sesuatu di dalam stock market, kita punya sebagai indikator untuk sesebuah pasaran yang orang kata ibarat macam, contohlah kita nak invest dalam teknologinya indeks. Okey, kita boleh invest dalam indeks tu sendiri, boleh, dalam teknologi tu. Dalam teknologi juga ada stock market yang orang kata dalam indeks teknologi, seperti company-company yang ada dalam teknologi, yang company sektor ataupun perubatan. Okey, so ibarat dalam kita invest dekat indeks adalah kita invest dalam kepada emak, kepada anak-anak syarikat. Kiranya macam ni, kepada dia pembawa, orang kata indikator. Maknanya kalau dia untung, maknanya dalam anak-anak dia kat bawah tu semua mengalami keuntungan. Ibaratnya macam indeks perubatan ni, healthcare ni, kira macam in case kalau COVID tengah ni, healthcare index ni akan meningkat sebab ada permintaan, demand daripada pesakit-pesakit. So company-company yang ada dalam stock market di bawah indeks perubatan ni turut akan meningkat. Okey. Robo adalah robot punya untuk invest. So dia akan invest kepada semua. Dia akan masuk kepada stock, dia akan masuk kepada indeks, dia akan masuk kepada bond, dia masuk kepada fund komoditi. Kemungkinan forex pun dia akan masuk juga. Dia akan invest. So kita tak perlu nak fikir apa, kita hanya set up sahaja bila kita nak. Maksudnya berapa tahun, setahun, 5 tahun, 10 tahun, certain amount yang kita nak, dan berapa jumlah yang kita sanggup melabur. In case kalau kita sanggup melabur 100 dalam masa 10 tahun, anggaran berapa kita nak? 10,000. So dekat situ dia dah akan set upkan untuk kita, robo ni, itu robot, untuk berapa risiko kita perlu ambil dan berapa setiap bulan kita akan dapat keuntungan. Tapi itu ikut pada keadaan semasa jugalah, market semasa lah. Tapi kita tak perlu fikir apa, kita tak duit, kita biarkan saja, robot yang akan buatkan semua. Okey. Forex market ni seperti saya cakap tadi adalah mata wang, penawaran dan permintaan. So orang kata kalau kita tengok dekat luar, dekat mall-mall ada kedai-kedai money changer. Okay, so money changer tu adalah seperti forex market, tapi tu adalah yang wujud. Forex market ni adalah yang tak wujud. Kiranya dalam alam maya kita boleh jual dan beli mata wang tersebut. Seperti macam kita nak duit, kita nak tukar kepada duit US. So kita daripada duit kita sekarang ni YMR ni, ringgit Malaysia, kita kena tukar kepada USD. So dia punya berapa currency, dia punya rate tu, itulah kita akan dapat. Ada turun naik dia ikut kepada keadaan semasa. So kita boleh jual beli mata wang. Bond market ni adalah sesuatu cagaran seperti selalunya yang akan
Membuat bond ni bukan kepada individu, kebanyakan selalunya agensi ataupun institut. Seperti selalunya kerajaan, dia akan membuatkan satu bond, satu aset untuk negara-negara lain untuk membeli. Dia ibarat macam satu cagar lah. Ibarat kita ada tanah. Tanah ni kita panggil untuk orang invest masuk ke tanah kita, dan kita buat tanaman, sesuatu tanaman, dan bila hasil keuntungan yang dia dapat itu, dia akan bahagi kebalik kepada orang-orang yang invest tanah dia tadi tu, dalam certain term ataupun certain time, masa yang ditetapkan. Contoh hasil tuai dia anggaplah setahun, so di mana setahun tu macam mana pun dia akan pulang balik kepada duit yang orang beri cagaran kepada kita. So yang hasil yang terdapat tu kita akan bagi balik kepada orang, dan orang kata hasil yang selebihnya kita akan dapat. So maknanya ibarat macam kita ada tanah tapi kita tak ada duit nak buat hasil tanaman tu. Nak beli baja pun tak ada duit, nak hire pekerja pun tak ada duit. So dengan kita panggil orang untuk buka bond sebagai cagaran, orang akan invest kat kita. So duit yang kita dapat tu kita sebagai modal untuk permulaan kita untuk menjanakan keuntungan daripada tanah tersebut. Dan keuntungan, bila keuntungan hasil tu kita akan bagi balik kepada orang yang memberi kepada kita. Okey, itu adalah cagaran, tapi terlalu besar untuk kita, bukan kita punya ni lah. So saya cuma explain saja. Dan ada lagi satu ialah fund market. Fund market ni dikawal oleh seseorang, iaitu digelarkan sebagai fund manager. Okey, fund manager ni tugas dia adalah dia akan menolong kita untuk melaburkan duit kepada tempat-tempat seperti stok ke, indeks, sama macam robo tadi, kripto ke, komoditi ke, bond ke, dia akan tolong untuk kita. Kalau siapa pernah dengar unit trust ke, ASB ke apa, ibarat macam duit kita tu kita letak masuk ke dalam tu dan digabungkan macam satu tabung, dan tabung tu akan diinvest balik keluar. Contoh macam ASB kita buat, orang kata setiap tahun kita akan dapat dividen. Okey, daripada keuntungan tu dia akan bahagikan dividen-dividen ni kepada semua orang. Sebab tu setiap tahun kita mesti akan dapat dividen. In case lah kalau kita invest 100,000 ke dalam ASB dan dicampur dengan satu Malaysia berapa juta orang, dan dia akan invest keluar, sama ada ke stok ke, komoditi ke, kripto ke, bond ke, dan keuntungan tu dia akan dapat dalam setahun. Dia akan bahagi balik kepada orang-orang yang invest dalam ASB dalam tabung tadi. Tapi orang kata ibarat macam kita invest ASB, dia akan tetapkan satu dividen ibarat macam 8%. So maknanya setiap orang yang invest 100,000, ada yang invest 10,000, ada yang invest 80,000, ada yang invest 200,000. So orang kata semua sama rata akan dapat dividen tersebut. So dia tak akan ikut berapa percentage yang dia orang dah invest berapa dapat. Dia ibaratnya fund market ni adalah satu pasar yang satu tabung. Kita letak dalam satu tabung, dan tabung itu ada seseorang yang akan gunakan tabung tu untuk invest. Okey, dan akan masuk balik ke dalam tabung tersebut bersama dengan keuntungan dan dibahagikan sama rata. Itu adalah fund market. Contohnya lah unit trust, ASB, KWSP, tu semua tempat-tempat dia lah. Okay. Commodity market ni adalah segala komoditi yang ada dalam dunia, seperti minyak, gula, emas, silver, apa lagi, jagung, apa-apa segala, padi, palm oil, segala-galanya yang komoditi, melibatkan komoditi, bahan-bahan keperluan. Okey. So komoditi ni pun kita boleh invest masuk ke dalamnya. Yang siapa pernah dengar palm oil, siapa pernah nampak lah iklan palm oil di dalam social media pun, banyak dia buka kelas untuk belajar cara untuk melabur di dalam palm oil. So itu adalah salah satu je lah. Okay, so ini saya tak explain sangat lah sebab sama je, maksudnya permintaan penawaran bersama. Kalau minyak tu banyak orang minta, harga mahal lah. Kalau orang minta kurang, murah lah harga dia. Itu
itu saja. Okey. Ketiga adalah penerangan. Orang kata benda-benda yang kita kena tahu sebelum nak masuk ke dalam pasaran kewangan ni. First, kita kena tahu adalah chart. Untuk mana kita nak tengok indikator kita chart, sama ada harga dia mahal ke murah ke sesuatu tu, ialah kita mesti ada chart. So chart tu saya galakkan boleh tengok di TradingView. Dan kita nak kaji sesuatu benda, untuk pasaran sesuatu benda itu, kita boleh pakai gunakan screener. Seperti kalau market di Malaysia, kita boleh pakai KLSE screener. Dalam sesuatu syarikat tu kita nak kaji sama ada company tu untung ke tak untung ke, macam mana ke apa, kita boleh pakai KLSE screener. Finviz ni adalah dunia worldwide. So kalau macam US market ke, UK market ke, Indonesia market ke, Thailand market ke, tak kisahlah, segala luar daripada Malaysia dia boleh pakai Finviz. Coin tiada system ni kita pakai untuk kepada kripto, untuk kita nak sortkan kepada kripto mana yang bagus untuk kita nak melabur. Okey. So kalau kita nak tahu keadaan semasa ekonomi, sebab bila kita masuk pasaran kewangan ni, kita memang kena tahu pasal keadaan semasa ekonomi macam mana. Macam mana inflasi sekarang sesebuah negara, macam mana interest rate sesebuah negara sekarang, sama ada tinggi ataupun rendah. Semua itu adalah akan efek kepada semua benda investment. So kita memang kena tahu, memang wajib, kita tak boleh abaikan jika kita nak lama dalam pasaran kewangan. Okay. So itu boleh tengok di Trading Economics. Dan seperti saya cakap, kita nak invest satu tempat, mesti ada tempat dia. So mesti kita ada broker ataupun agent. Seperti kalau kita nak masuk kepada stok, kita boleh pergi ke bank. Kalau Malaysia, sebagai contoh MyBank Investment, RHB Investment dan lain-lain bank, public ke apa, semua ada. Kita boleh pilih CIMB. Dan kalau kita nak ke luar negara punya, kita boleh masuk sebagai ada Saxo International. Ini paling famous lah. Ada lagi banyak, tapi saya sarankan banyak guna Saxo lah. Ikut pada orang masing-masing, siapa nak guna lain terserah. Saya just terang sahaja di mana broker-broker yang kita boleh pakai ataupun agent. Lupa, kalau kita nak unit trust, kita boleh pakai Public Mutual. Siapa pernah dengar? Ini memang famous sangat, Public Mutual ni. Okey. Dan kita kena tahu berita semasa daripada ekonomi tadilah. So investing.com dan Edge Malaysia. Investing.com ni adalah worldwide, satu dunia, semua berita akan masuk ke sini. Dan Edge Malaysia ni hanya khas khusus untuk Malaysia punya news sahaja. So apa-apa berita ekonomi ke politik ke apa, semua akan masuk sini. So benda-benda news ni akan tahu kat sini. Jadi economic study adalah sesuatu news, kita nak tahu dia punya keadaan terperinci sesuatu negara. Itu adalah perbezaan antara berita dengan ekonomi lah. Ekonomi ni motor ekonomi, berita ni kira semua berita dia masuk. Politik pun ada. So politik pun main peranan juga. Jangan ingat politik ni tak main peranan kepada pasaran kewangan. Itu ada termasuk juga. Dia akan memberi efek. Okay. So kita masuk ke benda asas. Benda asas ni wajib kita kena mahir kuasai serta fahami. Yes, ini memang paling wajib kita kena fahami. Kita tak boleh ambil sebagai ringan benda ini. Macam tak apalah, benda ni aku tak faham sangat, tak apa. Tak boleh. Kita kena tahu benda asas ni. So kita akan kena tahu candlestick, trend, resistance and support, supply and demand, trend line, breakout, time frame and pattern chart. Benda ni memang kita kena kuasai. Mula awal-awal mungkin pengenalan atau nak mula mungkin akan mengambil masa, tapi bila kita dah faham benda asas ni, seterusnya kita nak pergi kepada F1, kita dah senang. Yes, kita boleh olah sendiri daripada kita punya teknik. Itu saja yang kita perlu kena tahu dulu. Okay, first kali saya akan terangkan berkenaan dengan candlestick. Okey, ini adalah trading view saya. Kat sini saya akan kata indicate lah apa benda-benda yang saya selalu tengok.
benda-benda turning view macam saya cakap tadi adalah chart yang kita untuk kita tengok sesuatu apa benda. So kat sini adalah company-company stock. Saya dah buat watch list lah daripada US ke Malaysia ke, semua saya ada kat sini. Saya dah buat sort kan. Macam ni contoh Intel daripada Nasdaq nya index. Macam saya cakap tadi. Ni Malaysia punya Synergy House lah. Okay, yang baru keluar IPO itu bulan 1 Julai tahun lepas. Ni saya dalam saya punya kajian juga untuk Malaysia punya stock MST. Siapa pernah tengok golf punya alat sukan tu, inilah company dah, MST. Okay, so kita teruskan. First yang kita perlu kenal adalah candlestick. Ini adalah candlestick yang kita perlu kenal. Okay, candlestick ni dia sama je, cuma ada dua saja. Dia ada bull, ada bear. Apa tu bear? Apa tu bull? Bull adalah sesuatu candle buat kenaikan, dia akan mengeluarkan warna hijau, dan bear adalah candle berwarna merah, dia akan buat penurunan. Okey, kalau kita nampak warna hijau ni adalah candle bull, yang merah ni adalah bear. Dia mana datangnya bull dengan bear ni adalah daripada dua jenis haiwan. Kalau kita tengok dia datang daripada sini ya, siapa pernah tengok lah ni haiwan ni. So ni adalah bull and bear. Dia adalah daripada teknik menyerang. Contoh adalah bull adalah daripada seladang ke kerbau ke, dia akan menyerang daripada tunduk kepala ke bawah, dan dia akan hanyak orang binatang yang lain kepada ke atas. Dan bear adalah daripada sebuah beruang yang dia menyerang daripada berdiri dan dia hantam orang ke bawah. Itu adalah bull and bear. Itulah maksudnya bull and bear. Daripada dua ekor binatang. Okay, so dalam candle yang kita perlu faham adalah, macam saya cakap, ada dua sahaja. So yang kita perlu faham, dia akan ada dia akan ada macam ini, seperti ini. Sama ada dia ini ataupun dia tak ada jarum kat bawah. Dia tengok yang macam ni ada jarum kat bawah atau bawah macam ni. Macam merah ni ada atas bawah. Macam ni tak ada jarum atas. Dia tak kisahlah. Tengok mana dia tutup, mana dia buka. Okey, yang kita perlu faham, jika di atas ini kita akan panggil high. Maksudnya high, tinggi. Dan jika di bawah ni kita akan panggil lower. So kita letakkan L, low. Jika sesuatu candle berwarna hijau, dia akan buka daripada bawah, open. So dia tak open, kita buka candle sesuatu, dia akan buka daripada sini, dan dia akan mungkin kalau ada sesuatu jarum ni, dia akan panggil itu shadow. Dia akan turun ke bawah dan dia akan naik atas, pergi ke paling tinggi, dan dia akan turun balik ke bawah sini, dan dia akan close untuk hari tersebut. Maknanya dia panggil C, close, tutup. So maknanya satu candle yang ini dimaksudkan pergerakan dia adalah daripada sini, dia open, dia turun dulu, dia naik paling tinggi macam ni, dia turun dulu, dia naik paling tinggi, dan dia turun sini, dan dia close untuk dalam hari tersebut. Itu dipanggil open, low, close, high. So itu adalah bull candle. Tetapi bila bear candle diterbalikkan sahaja, seperti ini. So maknanya dia akan open dekat atas, dan dia akan paling rendah inilah, sebab ni dalam candle
lowest. Dia akan merupakan lowest, dan di sini adalah high, paling tinggi, dan dia akan close di sini. Close. Okey, seperti terbalik. Ini adalah bear warna merah, dan yang ini adalah green bull warna hijau. Okey. Seperti candle bear, dia akan open di sini, dia akan turun di sini, dia akan naik di paling tinggi, dan dia akan turun balik ke sini untuk dia close. Itu adalah perbezaan bull dengan bear. Okey. Kita fahamkan dua candle ini, baru kita boleh masuk ke next step. Okey. Agak semua faham bull and bear candle, open, close, high, low. Okey. Kedua, kita perlu faham adalah trend. Trend ni kita kena faham adalah sesuatu trend tersebut sama ada dia dalam menaik ataupun menurun. Contoh, saya ambil sesuatu company. Okey. Kalau kita tengok ini, macam yang besar sikit lah. Okey, jap. Cantik sikit. Okey. Kalau kita tengok ini, kita akan nampak macam apa benda ni? Tak faham langsung kita tengok betul. Okey. First tadi kita dah faham adalah candle stick. Apa itu merah, apa itu hijau. Kita sudah tahu. Hijau adalah naik, merah adalah menurun. Tapi bila kita tengok chart ini satu besar, dia ada campur hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau hijau hijau, merah merah merah. Okey. Kita nampak merah, okey, menurun. Kita nampak hijau, naik, betul ada merah pula, tapi tak turun pun, dia macam mendatar. Itu tadi kefahaman kita adalah candlestick saja untuk kita faham sahaja. Sebab dia akan ada terlibat nanti next nanti. So kita akan kemudian nanti kita akan masuk, kita masukkan dulu trend dulu, kita kena faham dulu trend. Okey, seperti yang kita nampak sekarang ni adalah candlestick chart. Okey, ni candlestick. Dia ada banyak ada banyak bentuk sebenarnya, tapi saya mau tu pakai candle sebab orang pun banyak pakai candle. Kadang saya suka pakai hollow juga, hollow candle, tapi saya ajar candle sajalah. Okey. Saya selalu pakai adalah 3 line candlestick ataupun Heikin Hashi. Okey, tapi tu moto advance lah. Cuma saya ajar yang basic saja. Kita pakai candle. Apabila kita tengok dekat sini, kita kena faham sama ada sesuatu tu tengah menaik atau tengah menurun. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita mulakan pada sini lah. Ini tengah menaik. So, bermakna dia tengah buat uptrend. Dia tengah menaik. Dan dia menurun. Dan dia menaik. Dan dia menurun. Dan dia menaik. Dia menurun, dia menaik. So, kalau apa sini kita nampak, dia adalah dia buat kenaikan. Maksudnya uptrend. Ni abaikan macam mana boleh dapat ni, saya tahu turun naik abaikan, sebab ni adalah kefahaman saya. Memang saya dah nampak lah dengan lebih jelas, tapi kalau orang baru belajar mungkin tak akan nampak. Dia akan nampak ni turun, ni naik, ni turun, naik, turun, naik, turun, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dia akan nampak keadaan macam tu lah. Tapi bila kita dah faham, kita akan nampak dengan lebih jelas. Okay. So benda ni kita nampak kenaikan. Makna daripada sini bulan berapa? 23 Mac ke sini 23 Disember 2021 adalah saham dia adalah menaik. Okey. Dan dia ada juga downtrend, dan juga ada lagi satu saya lupa nak mention adalah sideways. Sideways tu dia mendatar, dia akan lalu kira stagnan saja. Okey. Ini adalah sideways. Okey. Macam mana kita nak tahu uptrend? Macam mana kita nak tahu sideways? Sideways adalah macam ini. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, baru dia naik. Okey. So, bermakna
Sideway tu adalah stagnant, ibarat dalam ni dan ke sini. Dia main dalam keadaan sini saja. Dia tak ada buat kenaikan. Macam saya cakap tadi, kalau kenaikan dia akan macam ni. Okey. Tapi sideway dia akan main macam ni saja. Tak kira lah panjang pendek ke apa ke, tapi dia akan main macam ni. Dia tak ditembus untuk nak turun ke untuk naik, kita tak tahu. Kalau downtrend, dia contoh saya ambil yang ni saja. Downtrend downtrend tak ada kat sini pula. Sekejap, saya tengok yang lain. Downtrend saya tunjuk. Okey, macam ini downtrend. Daripada sini dia turun, naik, turun, naik, turun. Nampak tak? Ini adalah downtrend. Dia buat penurunan. Tadi buat kenaikan. Dia buat penurunan. Maksudnya dia buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Faham? Uptrend, sideway, downtrend. Okey. Itu adalah dari segi trend up, apa? Itu adalah segi nak baca sesuatu tu trend macam mana. Sama mana dia uptrend ke, downtrend ke, sideway. Ada 3. Okey. Ketiga adalah resistance and support. Ini sangat penting, kita kena tahu. Resistance and support, seperti kita yang dah faham tadi, uptrend, okey, seperti kita dah faham, support dengan resistance adalah resistance yang paling tinggi, support yang paling bawah. Support, kita kena support sesuatu. Resistance tu kira paling atas dah. Dah tak boleh buat apa dah. Kira paling, kalau orang panggil rumah, lantai tu adalah support, bumbung itu adalah resistance. So adalah apabila dia naik kat sini, ini ibarat yang tepi ni semua kita tak nampak apa lagi berlaku. Ini sampai sini paling atas, paling tinggi. Lepas tu dia turun balik. Semuanya ni adalah resistance. Ini adalah resistance. Dan bila dia sampai bawah dan dia naik balik, maknanya ni paling rendah. Bukan paling rendah pada sini, maksudnya dia paling rendah kira lepas dia buat sesuatu bumbung, dia akan buat lantai baru. So dia dipanggil support. Saya letak S, support. Dan dia akan buat lagi satu ketinggian, iaitu paling tinggi daripada R tadi. So dia dipanggil resistance yang terbaru. Dan dia turun ke bawah balik, dia panggil support. Dan dia naik balik ke resistance, support, resistance. Okey, bila kita dah faham yang uptrend tadi, ini adalah apa yang dia akan buat. Macam mana kita nak tahu support resistance yang support yang baru ni? Okey, bila kita dah naik resistance, dia akan turun untuk ubah support dan dia akan naik balik kepada buat resistance yang baru. Dia akan buat balik ke resistance yang baru. Dan kita macam mana kita nak tahu support? Kita ambil indikator daripada resistance ini dan kita tanda. So bermakna dekat sini adalah support yang baru. Seperti ini juga. Dan seperti ini. So resistance, 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 support, support, support. Resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance. Bila sampai sini kita nampak uptrend. Tapi apa yang berlaku seterusnya kita tak tahu. Okey. So apa berlaku seterusnya adalah mungkin dia buat macam ini. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okey. Apa yang kita faham dekat sini? Ini adalah downtrend. So bermakna yang tadi resistance yang paling atas ini, dia dah tak ada buat resistance yang baru. Ada support dia buat kat sini, tapi dia tak dapat naik pecah yang ini. So dia tak dapat buat resistance yang baru, dia turun balik. So bermakna bila buat downtrend macam ni, dia akan jadi terbalik dengan kat sini. Okey. So bermakna yang bawah ni akan terjadi resistance, yang atasnya akan jadi support. Bermakna rumah tu diterbalikkan. Maksudnya yang ni adalah bumbung, yang ni adalah lantai.
So bermaknanya resistance akan jadi kat sini, support jadi kat atas. Support jadi kat sini, resistance jadi kat bawah. Dia akan jadi terbalik pula. Dia akan buat penurunan. Dan macam mana kita nak tahu sideway pula? Dia akan membuat macam ini. Turun, naik sikit, turun, naik sikit, turun, naik sikit, turun. Dia memang kecil-kecil, tak kisahlah kecil ke besar ke. So maknanya ni, dalam line yang tadi ni, resistance support, lepas tu ni jadi resistance support dah tukar sebab dalam trend. So dalam zone yang ni, dia memang dalam ni saja. Resistance support, resistance support, resistance support, resistance support dalam ni. So maknanya dalam ni dipanggil sideway. Dia tak bergerak, dia tak naik atas, dia tak buat turun. Sebab dia tak nampak macam ni kenaikan, tak nampak buat penurunan. Dia main dalam ni je. Okay, so itu adalah sideway. Contoh kita nak tengok dalam chart adalah begini. Untuk nak senang fahami, kita boleh pakai trendline. Okay, seperti ini. Daripada kemuncak sinilah saya ambil, dia buat penurunan, naik, turun, ni dia main sideway, turun, ni dia main sideway, baru naik, turun, naik, turun, naik. Okay, nampak dia buat, saya tukar warna lah. Okay, nampak tak? Daripada atas dia turun bawah jadi resistance, jadi R, dan di atas adalah S, support. Dia turun resistance, support, resistance. Okay, dekat sini apa yang kita nampak, dia membuat sideway, dia main dalam ni, dan dia baru buat penurunan dan naik. Ni baru dia main sideway lagi, baru dia buat kenaikan. Macam mana nak faham sideway, macam nak buat trend, kita kena buat ulang kaji, baru kita akan nampak. Tapi saya tunjukkan macam mana jugalah downtrend, sideway dan uptrend. Termasuk yang ini semua uptrend ni, sebab tengah menaik. Sebab apa? Daripada sini, 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 sini. Nampak tak? Dia buat naik, kenaikan yang agak mendadak jugalah. Okey, seterusnya kita belajar itu supply and demand. Supply and demand dengan resistance and support dia lebih kurang sama saja. Seperti ini. Okey, sama sahaja. Cuma perbezaannya adalah apabila kita berada di sini, macam mana kita nak tahu sesuatu harga yang ada demand untuk buat kenaikan. Maksudnya macam mana kita nak tahu orang tu memang betul-betul nak beli untuk nak naik. Ibarat kita pergi pasar, kita nak beli ikan, kita tak tahu lagi pasar banyak ikan ke tak sebelum kita datang ke pasar. Dan kita pergi ke pasar, kita nampak ikan tu banyak dan harga mahal. Ada orang nak beli, mungkin orang fikir-fikir. Tapi bila ikan tu banyak, harga murah, memang cepat habis lah. Betul, kita pun tak sempat nak sampai, dah habis dah ikan tu. Okey, itu adalah demand and supply. Sesuatu tu, maksudnya kalau harga murah memang orang akan laju lah. Ataupun bila harga mahal memang akan kurang lah nak membeli. Itu adalah penawaran dan permintaan. Okey, so macam mana kita nak tahu supply and demand yang paling sesuai dekat dalam resistance and support ni? Sebab kita memang tahu dia naik, dia turun. Tapi macam mana kita nak tahu dia sampai sini je paling last, bawah ni apa ni? So kita kena tengok dalam chart. Okey, seperti tadi kita tengok tadi, kita buat balik turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okey, sebab so bila kita dah tahu sesuatu resistance, kita tanda siap-siap. Ini contoh saja. Okey, macam mana kita nak tahu ni paling sini, paling sini, paling sini? Macam mana kita tahu? So supply and demand adalah kita nak tahu seperti kita belajar candlestick tadi.
Apabila kita faham dia tengah menurun, dia sampai sini dan dia akan naik balik, kita macam mana kita nak tahu supply ada demand dekat area sini? Sebab bila demand akan ada orang beli, dan dekat sini adalah supply. Macam mana kita nak tahu orang nak menjual block time dekat sini? Kalau ikut ke Evan, kita akan nampak kat sini, kita dah tahu lah. Tapi kita baru nak belajar, kita boleh tengok dekat sini. Apa kita perasan dekat candlestick yang kita baru belajar tadi, hijau merah. Okey, kita tengok ada kat sini. Maksudnya hijau ni adalah naik, merah adalah menurun. Daripada sini kalau kita tengok, kebanyakan candle ni tutup dengan keadaan warna hijau. Maksudnya ni paling panjang, pendek, tapi merah ni kurang. So dekat sini kita boleh tahu yang akan ada demand, orang nak membeli. Dan macam ni kita boleh tahu supply kat sini, orang nak menjual. Sebab dekat sini kita boleh nampak merah lagi banyak daripada warna hijau. So kat sini adalah kekuatan untuk dia nak menurun. Lagi-lagi yang dia dah terlebih daripada line ni. Kalau macam kefahaman, dia akan lebih. Ni line dengan terlebih. So maknanya merah, dia tutup. So maknanya memang kekuatan supply itu memang orang nak menjual, start menjual lah. Sebab orang dah tak nak membeli lagi, orang nak menjual sekarang ni. So itulah kefahaman daripada supply and demand. Lepas tu apa itu? Trend line. Trend line ni lebih kurang sama dengan trend tadi, uptrend, downtrend. Tapi cuma cara dia ada lebih senang. So kita nak tahu dia punya trend line. Trend line ni ada downtrend dengan uptrend saja. So kalau ikut line, kita akan tanda daripada paling rendah sekali. Ini paling rendah, atau ni pun paling rendah. Tak kisah mana janji paling rendah, kita tanda. Okey, bermakna kita ambil yang paling rendah dan paling rendah, kita gariskan satu lurus. So makna sekarang ni dia keadaan yang uptrend. Barulah kita tahu confident yang dia keadaan sekarang tengah naik. Sama juga yang ini, kita tandakan daripada yang tinggi. So kita tahu dia tengah keadaan menurun. Okey. Apabila dia dah pecah trend line yang ini, sepatutnya dia akan buat satu macam ni. Dia akan turun lagi. Dia tak akan lebih pada trend line ni. Contoh macam saya cakap, dia akan naik sini, akan naik sini, mungkin turun balik, dia akan sini, sini. Dia akan menurun nanti trend. Tapi ini dia telah pecah trend line yang ini. Bermakna dia terus pergi pump, dia terus ke arah. So mana trend line yang ni, line yang tadi ni, sebelum ni kita pakai indikator sebagai dia tengah menurun, tapi dia telah pecah line ni, dia panggil breakout. So breakout ni adalah telah mengubah arah kepada kenaikan pula. So kita akan ubah line yang terbaru untuk buat kenaikan pula. Itu adalah panggil uptrend. Ni adalah downtrend punya line. Itu adalah line. Dan breakout, saya baru sebut tadi breakout. Breakout ni adalah sesuatu benda yang dia lepas daripada satu benda. Contoh macam saya buat ni tadi. Breakout ni adalah apabila kita tanda tadi resistance support, dan dia telah pecah. Dia telah pecah line ni. So maknanya bila resistance ni dia pecah, dia naik, dia turun, dia pecah, naik lagi, bermakna ini adalah dipanggil breakout. Dia pecah. Sama juga kalau dia buat sideways. Okey, di dalam kurungan ni lah. Lepas tu kita nampak pop, dia
pergi atas, dan dia buat baru pula. So bermaknanya ini dia dalam rekod. Dia dalam rekod pada line yang ini. Ini pun dia sebenarnya dah breakout, tapi dia panggil false breakup. Kenapa false breakup? Sebab dia turun balik, dia main balik. Yang ini betul-betul breakout. Sebab dia naik, dia pergi support ni balik, pop, dia pergi di atas. Sebab dia tak nak main dalam zone ni lagi. Dia panggil breakout. Ini adalah false breakout. Maksudnya breakout yang tak betul ataupun tak tepat. Macam mana nak faham breakout tak tepat ni? Itu adalah next class, adalah air banyak kelas. So sekarang ni kita faham dengan basic sahaja dulu. Ini adalah bentuk breakout. So ibarat macam penurunan pun sama. Ibarat dia dah buat penurunan, so dekat sini adalah breakout yang baru untuk dia buat penurunan pula. Sama juga dekat sini dia buat penurunan breakout. Nampak tak? Pop, dia pecah, dia naik, pop, dia pecah lagi. So itu adalah breakout. Sama macam ini saya tunjuk tadi. Ibaratnya dia turun, ibaratnya dia turun macam ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lepas tu dia naik. Dia sudah tak tahu lagi next. So ibarat kita tanda sini, tanda sini, tanda sini, tanda sini. Okay. So apa yang kita nampak kat sini? Ini adalah breakout. Dia turun, so dia pecah. Dia breakout. Dia turun, dia naik, pun dia pecah. Dia turun, dia naik, dia pecah. Dia turun, dia naik, dia pecah. So ni adalah semua ada tempat yang dia breakout. Okay, so ibarat macam ni, dia tak tahu lagi kat sini. Sama ada kalau dia breakout dekat sini, dia akan buat lagi satu kenaikan yang baru. Dia akan turun sini dan dia akan naik, turun, naik. Nampak tak? Dia akan buat ni, dia adalah resistance yang lama. Dia akan pecah breakout sini, dia akan buat support. So dia akan jadi support kat sini. Dia adalah resistance yang terbaru. Ni mungkin resistance dah jadi resistance yang terbaru kat sini. Okay, itu adalah breakout. So kita kena faham pula itu time frame. Time frame ni kita ada 5 minit, 15 minit, 30 minit, 1 jam, 4 jam, 1 minggu, 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan. So yang kita kena faham dekat sini, satu candle yang 1M ni adalah 1 bulan, W adalah 1 minggu, D adalah daily 1 hari, 4 adalah 4 jam. Bermakna dalam 1 bulan candle yang ini bermaksud sebulan kita. Ibarat Januari, Februari, Mac, April. Ibarat macam ini, kita boleh perasan 2 Januari. Maknanya starting 2 Januari yang bulan ni dah starting. So ni adalah 1 candle. Sampailah dia akan habis bulan ni, sampai hujung bulan nanti, sampai 31. Habis 1, baru dia akan buat satu lagi candle yang baru. Okay. Dalam 1 candle ini, pada monthly ni, dia akan ada 12 candle untuk monthly. Monthly ni kira macam dah bertahun lah. Okay, dia ibarat macam satu tahun punya candle. Kita boleh tengok sebab dah ada 12 bulan kan. Okay, so ibarat macam ni starting daripada sini 2022. Maknanya daripada 2022 sini sampai ke sini adalah 1 tahun. 1 tahun punya pergerakan chart sama. So daripada starting daripada
awal tahun 2022 tu sampai ke sekarang 2023, dia buat penurunan dan dia naik balik pada bulan Januari 2023. Oh ni sorry stop dapat sini, maaf Okey, ini adalah setahun 2022, ini adalah setahun 2023. Bermakna setahun 2022 ni dia buat penurunan dan setahun kemudian dia buat kenaikan balik. Dan setahun yang 2024 ni kita tak tahu sama ada dia turun balik, dia naik balik, turun naik ataupun dia terus naik, dia buat rekod. Kenapa rekod? Nampak tak sini? Dia buat rekod. Dia pecah daripada yang paling tinggi resisten ni. So dia buat rekod. Ataupun dia turun, terus turun. Dia berekod, turun. So kita tak tahu apa yang terjadi lagi kat sini. So setahun ni kita tak dapat tahu lagi. Okay. So daripada satu monthly yang candle ni, kita boleh tahu dalam weekly akan ada satu candle. Ni sebab baru start kan bulan, so macam kita tak boleh nampak lagi. Kita ambil yang sebulan candle yang sebelum ni lah. Kita ambil yang inilah hijau yang ini. Okay, kita boleh nampak weekly adalah dalam satu bulan ada 4 minggu ataupun ada yang 5 minggu. So bermakna kat sini ada ni 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 candle. Yang ni tak kira sebab ni kira macam pertengahan nak masuk lah. Okay, so mana ada 5 candle kat sini, mana ada 5 minggu dalam bulan 12 tahun lepas. So mewakili satu candle yang ini mewakili 4 atau 5 minggu dalam sebulan. Dan daripada yang satu candle ini tadi mewakili dalam daily adalah 30 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tu sepatutnya 30, tapi saya lupa sebab satu ahad adalah tutup, so dia tak kira satu ahad tersebut ya. So maknanya ada anggaran dalam 26 candle dalam ni, sebab tidak termasuk satu ahad, sebab satu ahad market tutup, dia tak ada candle bergerak. Okey, dalam satu hari akan ada 4 jam. So akan dalam ni setiap satu candle ni berjalan setiap 4 jam. Macam contoh sini pukul 9, pukul 1, pukul 5. Okey, ni sebab dia tutup dah, dia buka balik pada hari esoknya, samalah dia berulang balik sebab market tutup pada pukul 5 petang. Dia start balik pukul 5 pagi balik. Okey, so ini adalah berkenaan time frame. Dan kita kena faham juga itu pattern chart. Macam mana kita nak tahu pattern chart? Semua ada mengenai pattern sebenarnya ni. Kita boleh baca sini pattern chart. Okey, sini saya buka lah. Contoh pada Google saja. Apa kita boleh nampak sini? Chart pattern. So kita boleh nampak bentuk-bentuk macam ni. Macam lain tadi, dia record. So kita nampak je bentuk macam ni, kemungkinan dia akan naik atas. Kalau macam ni dia makin mengecil macam ni, dia tapi menurun, dia record, maknanya dia nak menurun. So kalau dia nampak bentuk W macam ni, dia record, maknanya dia nak menaik. Kalau kita nampak bentuk M macam ni, dia record, maknanya nak menurun. So ni adalah chart jenis chart pattern yang kita boleh tengok dan kita boleh cuba ingat lah kalau boleh. Okay, saya tak explain sangat sebab benda ni adalah kita kefahaman kita saja. Kalau kita nampak ni saja, kalau kita buat banyak walaupun kita akan faham, kita akan nampak. Okay, itu sahaja yang saya nak tunjuk. Nak bagi contoh tak dia kena bagi cek yang chat yang nampak sikit. Saya bagi contoh satu lah, monthly masa sikit nampak. Kita ambil yang daily sebab monthly ni kecil sikit. Dia punya chart ambil Apple lah.
Okey, kita ambil apple tu boleh nampak dekat sini satu M. Dan dia tanda kat sini dia breakout kan, tapi ini tak jadi. So apa, dia ni atas balik, dia breakout balik. So mana bentuk M ni tak boleh. Check pattern yang M ni ini sepatutnya dia menurun, maksudnya dia buat false breakout. Kita cari lagi. Okey, ni kita nampak W. Nampak tak? Kita tengok dia buat bentuk W. So dia W dan dia breakout kat sini, dan dia buat support kat sini, dia naik seperti ini. Okey, bila kita breakout ni kita boleh masuk entry sebagai breakout pun boleh juga. Tapi saya tak suka sangat, saya suka dia full back balik. Tapi kalau tak ada full back memang lepas lah. Okey, so sama ada kita boleh masuk entry sini siap-siap bila dia breakout, dan ataupun dia tunggu kita support kat sini, kita masuk balik untuk naikkan. Itu pun boleh. So ni chart pattern. Okey, itu sahaja yang kita belajar untuk kali ni. So terima kasih kerana tengok video ini. Jika tak faham, bolehlah bagi tahu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.